Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar sekalian, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah. Semoga Allah senantiasa mendorong kita, memberi taufik dan inayah untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Maka salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, satu-satunya jalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara menuntut ilmu. Dengan kita mendalami, mentadabbur peringatan-peringatan daripada Al-Quran, peringatan-peringatan nasihat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah satu-satunya jalan, cara yang akan bawa kita semakin dekat dengan Allah dan teguh keimanan, kepercayaan kita kepada Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung bacaan hadis daripada kitab 40 hadis berkaitan tentang wabak dan balak. 40 hadis yang menjadi perisai ataupun benteng sebagai seorang Muslim dalam kita menghadapi bala, wabak, ujian-ujian yang Allah timpakan kepada umat manusia ini. Baik, kita mulakan dengan hadis yang pertama untuk hari ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma u'tiya ahadun ata'an, tidaklah seseorang itu diberikan dengan satu pemberian khairan wa awsa' min as-sabr, dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas kebaikan dia daripada sifat sabar. Jadi hadis ni yang sebenarnya panjang, nanti saya akan bacakan keseluruhan matan hadis ini. Cuma pengarang kitab ini dia nak highlight pada kita kata baris yang terakhir hadis ini. Nabi SAW katakan tidaklah seseorang itu diberikan satu pemberian, satu anugerah yang mana anugerah ini, pemberian ini banyak kebaikannya dan lebih luas kebaikannya daripada sifat-sifat sabar. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, dapat kita ambil satu pengajaran bahawa sabar ini adalah satu nikmat Allah yang besar. Satu anugerah yang kalau Allah anugerahkan, Allah jadikan pada kita ini ada sifat sabar. Kalau kita kenal seseorang itu, mungkin dia tidak kaya, mungkin dia tidak bukan orang yang berpangkat, mungkin dia itu orang yang biasa-biasa saja, tetapi pada dirinya ada sifat sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghadapi ujian ataupun musibah. Jadi kalau kita perhatikan orang yang memiliki sifat sabar, bermaksud dia telah memiliki satu anugerah yang besar daripada Allah. Kerana apa? Kerana Nabi katakan di sini tidak ada satu pemberian yang lebih baik, lebih banyak kebaikan-kebaikannya, lebih luas kebaikan-kebaikannya daripada sifat sabar. Baik, saya nak bacakan dulu kisah hadis ni secara lengkap untuk tuan-tuan dan puan dapat satu gambaran macam mana, bagaimana yang boleh Nabi SAW sebutkan perkara ini kepada kita, jelaskan perkara ini kepada kita. Baik, diriwayatkan anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum.
maka diriwayatkan, disebutkan bahawa beberapa lelaki daripada Ansar, beberapa sahabat di kalangan orang-orang Ansar. Orang Ansar ni adalah orang Islam Madinah. Baik. Jadi beberapa lelaki di kalangan Ansar ini sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta keperluan-keperluan mereka. Kalau mungkin boleh saya contohkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam, pemimpin di Madinah, maka orang yang susah, orang yang ada keperluan, orang yang ada hajat datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang kita kata hidup dalam serba mungkin kekurangan. Jadi macam contoh macam zaman kita hari ini ni, mungkin ada orang-orang yang susah, dia datang berjumpa dengan JKK tak ada lah sekarang ni kan. Jadi tapi dia jumpa dengan orang yang in charge, person in charge, yang boleh jaga kebajikan anak qaryah dia. Jadi mungkin kita keputusan makanan, okey, jumpa tok pengulu, jumpa tok ketua. Mungkin kita memerlukan bantuan kewangan untuk kita nak bayar bil api, bil air ke yang mungkin tertunggak, minta sikit dekat pengulu, tok ketua apa semua ni. Jadi di kalangan para sahabat dulu ni, yang mana daripada golongan Ansar, mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta keperluan-keperluan, hajat-hajat mereka. Maka Nabi berikan. Apa yang Nabi ada, Nabi berikan. Dari segi wang ringgit ataupun makanan, Nabi berikan. Thumma sa'aluhu fa'a'tahum. Kemudian dah minta kepada Nabi sekali. Lepas tu kita kata apa? Kemudiannya selang lama pula pergi minta lagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bagi lagi. Hatta idza nafida ma indahu. Sehinggalah kita kata habis. Tak ada apa dah yang tinggal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata contoh ada harta rampasan perang contohnya. Sahabat datang, kita kata untuk nak minta keperluan-keperluan, untuk nak minta hajat-hajat dan seumpamanya. Nabi bagi. Sahabat ni datang, Nabi bagi. Sahabat ni datang, Nabi bagi. Kemudiannya kita kata orang yang sama datang lagi meminta. Datang lagi meminta. Kemudiannya mungkin datang lagi orang yang sama meminta itu, ini. Sehingga kan apa yang Nabi ada ni, semua Nabi dah bedak-bedak belaka dah. Bagi-bagi belaka dah kepada orang-orang yang memerlukan, yang berhajat ini. Maka Nabi katakan kepada para sahabat, Nabi didik para sahabat, Nabi ajar para sahabat. Nabi katakan, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Apa yang ada di sisi aku daripada kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan di sini bermaksud dari segi harta benda, wang ringgit, makanan, apa saja yang Nabi ada, Nabi tak akan simpan, Nabi tak akan sembunyi daripada umat dia. Makna Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang mementingkan diri sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka simpan, ni harta ni makanan ni sedap ni, mai simpan kat kita. Tu duit tu simpan sikit habuan untuk kita. Yang ni harta ni mai simpan kat kita, tak elok bagi kat orang, tapi tak ada tinggal apa kat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah menjadi rasul yang sangat-sangat prihatin, sangat-sangat peka dan sanggup berkorban untuk umatnya. Jadi di sini Nabi katakan, apa saja yang ada pada aku ni, aku takkan sembunyikan daripada kamu. Sebab tu bila kita baca hadis ni, bila ada di kalangan sahabat, orang Ansar, mai minta keperluan, mai minta hajat, mai minta itu, ini, begitu, begini. Nabi bagi, Nabi bagi, Nabi bagi. Nabi bagi belaka, Nabi tak sembunyi.
Nabi tak simpan sikit pun. Nabi bagi sampai habis apa yang ada kepada Nabi SAW. Jadi itu perkara pertama yang Nabi jelaskan kepada para sahabat. Apa yang ada pada aku tak akan sembunyi daripada kamu semua. Nabi bagi pada orang yang layak, bagi orang yang berhak. Tetapi kemudiannya Nabi katakan, wa man yasta'fif yu'ifahullah. Sesiapa yang menahan diri daripada meminta-minta pada orang, Allah akan jadikan dia sabar. Allah akan muliakan dia. Allah akan jadikan dia sabar kecukupan. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan keperluan dia. Wa man yasbir yusabbirhullah. Sesiapa yang bersabar, Allah akan menjadikan dia itu seorang yang sabar. Kemudian barulah Nabi kata, wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa' minas sabr. Dan tidaklah seseorang itu diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas kebaikannya daripada sifat sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang sebagai semua sedia maklum, kita berada dalam fasa PKP. Dalam fasa PKP ini, semua rakyat diwajibkan untuk tetap berada di rumah masing-masing. Sama ada orang yang bekerja dengan sektor kerajaan ataupun swasta, ataupun orang yang berniaga, bekerja sendiri, maka diperintahkan untuk mereka berada di rumah masing-masing, limitkan pergerakan kita untuk keluar daripada rumah supaya kita dapat berusaha untuk nak memutuskan rantaian COVID-19. Apabila rakyat diminta untuk berada dalam rumah, yang berniaga tidak boleh lagi nak berniaga. Yang mungkin bekerja di sektor swasta, productivity, output yang kita sumbang tak boleh lagi untuk kita nak sumbang. Maknanya income, kemasukan ataupun pendapatan dia semakin menurun. Maka dalam keadaan yang semua orang menghadapi kesulitan, menghadapi kesusahan dari segi harta benda, dari segi wang ringgit, kita kena belajar untuk berjimat cermat. Kita kena mula melatih diri untuk tidak membazir. Kita kena mula belajar untuk bersyukur pada setiap butir nasi yang kita peroleh pada hari itu. Mungkinlah sebelum ni, zaman yang kita kata apa, kita senang, kita mewah, nasi tak sedap, letak ke tepi, tak mahu nak makan. Apanya nasi ni keras sikit, kita tak mahu nak makan. Makanan ni macam tawak, kita tak mahu nak makan. Tapi dalam keadaan yang serba kita kata apa, susah ini, serba kekurangan ini, kita kena belajar untuk bersyukur pada setiap butir nasi yang kita dapat, pada setiap makanan yang kita ada. Dalam keadaan yang sulit inilah, kadang-kadang orang di kalangan manusia itu, mereka suka untuk nak meminta-minta. Meminta-minta ni tuan-tuan perempuan, kalau kita bacalah daripada hadis-hadis Nabi SAW, sikap meminta-minta ini adalah satu sikap yang tercela. Satu sikap yang dicela dalam Islam. Kerana apa? Kerana meminta-minta itu merendahkan maruah diri kita. Bila kita minta dekat, contoh kita minta dekat kawan kita, mai pinjam beras, apanya 1 pot, 2 pot, mai minta beras ke, mai pinjam beras ke, mai nak minta gula ke, mai nak minta kopi ke. Perbuatan meminta-minta itu adalah satu perbuatan yang dicela dalam Islam. Kerana dia merendahkan maruah kita. Jadi dalam Islam menganjurkan untuk kita nak elak daripada meminta-minta, maka bekerja dengan tulang pak kerat kita.
buatlah kerja apa pun asalkan kita dapat sedikit upah, itu lebih mulia, itu lebih baik daripada rezeki yang kita dapat dengan cara meminta-minta. Baik, itu satu perkara. Jadi apa yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan perempuan dalam bab ni, meminta-minta ni di kalangan manusia ada yang kadang-kadang tanpa segan silu dia meminta-minta. Tetapi bagi orang yang beriman, orang yang ada maruah dia tinggi, nilai maruah dia, dia akan usaha untuk tidak meminta-minta. Melainkan jika sangat-sangat terdesak, jika sangat-sangat memerlukan, jika segala usaha, ikhtiar telah dilakukan, yang ni lah kita kata apa? Last option. Yang ni lah pilihan terakhir untuk kita nak survive, untuk kita nak dapatkan sedikit makanan, nak selesaikan masalah kita. Jadi last choice, pilihan terakhir yang kita ada untuk nak minta sikit makanan ke, wang ringgit ke dan seumpamanya. Jadi di sini Nabi SAW ajarkan kita, sesiapa yang dia menahan diri daripada meminta-minta pada orang, maka Allah akan muliakan dia. Allah akan berikan iffah pada dia. Iffah ni makna dia kemuliaan kerana dia menjaga maruah dia itu. Kemudian siapa yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi, siapa yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah bagi? Allah bagi hari ni rezeki kita banyak ni saja. Kita share lah sama-sama. Kalau kita kata apa? Orang Melayu kata sikit kita makan cara sikit. Share seorang-seorang sikit. Kalau banyak makanan tu, kita makan cara yang banyak. Boleh nak tambah lagi dan seumpamanya. Jadi sesiapa yang Allah berikan rezeki pada dia, sama ada rezeki itu banyak ataupun rezeki itu sikit, sama ada rezeki itu cukup untuk kita semua ataupun tak cukup untuk kita semua, tapi masing-masing merasa kecukupan. Masing-masing tak apalah, cukup dah ni alhamdulillah. Cukup dah ni alhamdulillah. Kita belajar untuk qanaah. Kita belajar untuk sikit cara sikit alhamdulillah. Kalau banyak cara banyak alhamdulillah. Jadi siapa yang dia merasa cukup dengan apa yang Allah kurniakan, Allah akan mencukupkan dia. Allah akan menjadikan dia cukup dengan apa yang Allah bagi. Dan sesiapa yang dia melatih, dia membentuk diri dia untuk sabar. Sabar. Ni macam kita dalam fasa ujian ni, tak tahu PKP ni kita kata lama mana. Sagi dengan bila nak masuk bulan Ramadan, kita terawih di rumah kita, lain lah mungkin kita kata apa, lain feeling dia. Kalau sebelum ni kita terawih di masjid, di surau contohnya, dia ada iftar di masjid di surau. Jadi tahun ni kita menjangkakan kita solat terawih di rumah kita sudahlah. Begitu juga dengan Aidul Fitri, kita Aidul Fitri di rumah kita. Sebab tak boleh nak pergi masjid untuk kita nak memutuskan rantaian COVID ni. Dia mungkin berbeza dengan kita kata apa, Ramadan yang lepas. Tetapi kita belajar untuk bersabar. Sabar dalam mentaati perintah ulil amri. Sabar dalam kita menghadapi ujian yang Allah berikan. Sabar dalam menghadapi ujian ni makna kita tak buat sembrono kita. Kita tak buatlah pakai akai kepala kita. Nak pergi kat mereka, duduk dengar cakap mereka. Contohnya, ulil amri perintahkan untuk tetap berada di rumah. Jangan pergi solat tarawih di masjid di surau. Kita nak buat keras kepala kita. Tak mau nak dengar cakap mereka tu. Apa mereka ni buat lagu tu. Contohnya, tu buat sembrono tu makna kita tidak bersabar. Pada ujian yang Allah perintahkan pada kita, Allah juga perintahkan untuk kita taat pada ulil amri, tapi kita tidak bersabar. Dan kita buat ikut suka kita semata-mata. Maknanya kita tidak bersabar. Jadi, siapa yang melatih, membentuk diri dia untuk bersabar, Allah akan jadikan dia sabar. Dan di sinilah yang Nabi SAW katakan, tidaklah seseorang itu
diberikan dengan satu pemberian yang lebih baik, lebih luas kebaikan dia daripada sifat sabar. Jadi harta benda yang banyak, wang ringgit yang banyak, bagi kita tu pemberian yang kita kata, oh alhamdulillah, dapat duit banyak dan seumpamanya, kita bersyukur, kita suka. Dapat yang ni, macam-macam nikmat yang Allah bagi, kita suka. Tetapi dalam banyak-banyak nikmat Allah, tuan-tuan puan-puan, satu pemberian yang banyak kebaikan dia, luas kebaikan dia adalah sifat sabar. Maka beruntunglah jika Allah kurniakan pada kita sifat sabar, tuan-tuan puan-puan. Jadi dalam kita menghadapi ujian COVID-19 ini, sabar itu adalah satu ciri utama, satu sifat utama yang mesti kita latih diri kita. Sebab tu dalam siri yang lepas, saya sebutkan, elakkan daripada merungut, elakkan daripada mengeluh, elakkan daripada memaki hamun, panas baran ke dan seumpamanya. Nak ikut hawa nafsu, nak ikut apa yang hati kita rasa. Kalau pepatah Melayu kata apa? Ikut hati mati, ikut badan binasa. Elak daripada melakukan sikap-sikap yang demikian. Tetapi belajarlah untuk bersabar. Belajarlah untuk kita melakukan satu-satu perkara berlandaskan di atas landasan yang betul. Jadi saya nak sebutkan pada tuan-tuan perempuan, bila kita diuji oleh Allah, sama ada ujian itu melibatkan perasaan kita, sama ada ujian itu melibatkan harta benda, wang ringgit, sama ada ujian itu melibatkan dari segi keperluan asas, makanan, minuman, tempat tinggal, apa saja bentuk ujian. Ujian ini memang sakit, menyakitkan. Ujian itu memang, kita kata apa? Derita, penuh dengan penderitaan. Tetapi ujian itu boleh diatasi. Ujian itu kita boleh survive daripada ujian tersebut. Kunci dia, kita belajar untuk bersabar. Jadi kalau macam contoh, tuan-tuan, kalau kita tengok di Facebook, ada macam poster yang dilakukan, yang dibuat oleh, kita kata, orang-orang yang bergerak dalam dakwah ni. Dia sebutkan tentang iman kita kepada Allah. Dia buat satu poster, tunjuk kata seorang lelaki ni dia nak melintah satu jalan. Jalan yang kita kata melintah titi ke ataupun seumpamanya, nak lalu antara dua gunung contohnya. Dengan satu titi yang kita kata kecil sangat. Bahaya duk ada. Jadi tak silap saya pada poster tu dia sebut, it's not easy but it can be done. Ia tidak mudah tapi ia boleh dilakukan. Bila kita ada iman kepada Allah, bila kita ada sifat sabar kepada Allah, bukanlah bermaksud bila kita menghadapi COVID-19 ni, bukanlah bermaksud dia jadi senang. Tak. Dia ada kesukaran dia, ada kepayahan dia, ada getir dia di situ. Tetapi bila kita bersabar menghadapi ujian Allah, Allah akan jadikan diri kita tenang. Bila kita bersabar menghadapi ujian Allah, Allah akan jadikan kita itu terkawal, emosi dan fizikal kita terkawal. Dia tak meroyan, dia tak meracau, dia tak mengamuk, tak tentu hala. Dia boleh kontrol diri dia, minda dia dan hati dia dalam kawalan. Dan ujian itu, ujian sesukar mana pun ujian tersebut, dia akan dapat melalui, mengatasinya dengan mendapat redha Allah. Kerana apa? Kunci dia belajar untuk bersabar. Jadi bersabar ni, tuan-tuan puan-puan, kalau kita baca perbahasan di kalangan ulama, bersabar ni adalah sebaik-baik pemberian
kurniaan Allah. Dan sabar ini satu, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Bila kita mendengar perintah ulil amri, kita dengar perintah ibu bapa, kita dengar perintah guru, kita dengar perintah ulil amri, pemimpin yang menguruskan kita, daripada Perdana Menteri, kemudian kepada bawah, menteri kesihatannya, menteri keselamatan, dari segi keselamatannya, PDRM dan seumpamanya. Bila kita taat pada pemimpin, bermakna kita taat pada Allah. Maka sabar dalam ketaatan. Sabar. Solat. Kadang-kadang kita jadi malah nak solat. Tapi kita sabar. Kita teruskan juga solat. Kita teruskan juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya, sabar dalam ketaatan. Yang ni satu bentuk kesabaran. Kemudiannya, sabar dalam kita nak mencegah diri kita daripada perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram ni selalunya tempting. Perkara-perkara yang haram ni selalunya penuh dengan godaan. Perkara yang haram ni perkara yang kita suka. Perkara yang kita suka. Contohlah macam ni, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kita berpuasa. Mata kita kena jaga. Jangan tengok benda yang haram. Mulut kita kena jaga. Jangan duk mengumpat, jangan duk membawang. Tapi yang ni lah dua perkara yang kita suka. Tengok perempuan-perempuan yang cantik, mata tu tak boleh duk lari. Daripada tengok perempuan yang cantik. Mulut daripada duk gosip, memperkatakan tentang orang. Dia tak boleh nak tutup mulut dia. Duk nak kata juga kat orang. Duk nak cekota juga dekat orang. Jadi sabar dalam menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Sabar juga itu. Itu kategori yang kedua. Dan yang ketiganya, sabar dalam kita menghadapi ujian Allah. Kekurangan makanan, kekurangan harta benda. Pada musim COVID ni, dengan cuaca yang panas dan seumpamanya, segala apa yang kita lakukan itu, segala apa yang kita diuji itu, kita atasi dia dengan sifat sabar. Maka beruntunglah siapa yang Allah berikan kesabaran pada diri dia. Jadi, tuan-tuan puan-puan, inilah satu hadis yang pertama untuk sama-sama kita kongsi. Dan bukan sekadar kita jadikan halwa telinga, bukan sekadar untuk kita dengar lalu kena sabar. Tapi yang lebih utama itu adalah untuk kita latih, untuk kita bentuk diri kita tu dengan sabar. Mulut kita jaga, tindak tanduk kita jaga, supaya apa yang kita lakukan benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Baik, kita tengok pula hadis yang seterusnya. Dalam hadis yang seterusnya, an Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Daripada Suhaib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Nabi katakan ajaban li amril mu'min. Ajaban ni maknanya kita kata ajaib, hebat, takjub, apa lagi? Kalau dalam bahasa Inggeris mungkin kita boleh terjemahkan dengan awesome, great. Makna hidup orang yang beriman ni, urusan orang-orang yang beriman, semua ni kita kata hebat belaka, bagus belaka, tip-top belaka. Kenapa Nabi katakan begitu? Inna amrahu kullahu khairun. Semua perkara-perkara yang berlaku dalam hidup orang yang beriman, semuanya adalah baik. Setiap perkara
yang berlaku dalam hidup orang yang beriman, semuanya itu baik untuk dia. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara ini tidak akan berlaku kepada seorang pun melainkan dia itu orang yang beriman. Yang ni, tuan-tuan, kita baca takat ni dulu. Yang ni, tuan-tuan puan, saya nak sebutkan adalah keistimewaan orang yang percaya kepada Allah. Keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah, percaya pada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah, segala urusan dia, semua urusan-urusan dia, semuanya baik belaka. Selain daripada orang-orang yang beriman, dia tak dapat keistimewaan ini. Yang kata setiap perkara yang berlaku dalam hidup semua tu baik, hanyalah untuk orang-orang yang beriman sahaja. Orang yang tak beriman kepada Allah, dia tak akan dapat keistimewaan ini. Apa penjelasan yang Nabi sebutkan di sini ni? Nabi kata, in asabathu sarra syakara. Apabila seorang mukmin itu, dia mendapat perkara-perkara yang menyenangkan dia. Apa perkara-perkara yang menyenangkan kita? Kita dapat rezeki, kita boleh naik pangkat, gaji kita naik, kita dapat duit, kita dapat nikmat kesihatan, kita boleh anak, kita menikah, kita dapat rumah. Apa saja perkara-perkara yang menjadikan kita itu seronok. Apa saja perkara yang menjadikan kita itu gembira. Jadi Nabi katakan, apabila seorang mukmin itu mendapat perkara-perkara yang menyenangkan dia, menggembirakan dia, syakara, dia bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, itu baik untuk dia. Dah kita dapat perkara yang kita suka, kita dapat perkara yang kita hajatkan, kita dapat perkara yang kita berkenan. Dapat perkara yang kita berkenan ni, lalu kita bersyukur kepada Allah, itu baik untuk dia. Satu, kita dapat benda yang kita berkenan. Nombor dua, bila kita bersyukur itu, sifat orang yang beriman, bila dia bersyukur, itu adalah kebaikan untuk dia. Kerana apa? Bila kita bersyukur, Allah kata, la in syakartum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah lagi. Allah akan tambahkan lagi nikmat pada kita. Allah akan tambahkan rezeki pada kita. Allah akan tambahkan lagi barakah pada kita bila kita bersyukur kepada Allah. Dapat saja perkara-perkara yang kita menyeronokkan kita ni, kita bersyukur pada Allah. Allah akan tambah lagi kebaikan itu, rezeki itu. Itu adalah kebaikan bagi dia. Nabi kata, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jika dia ditimpa perkara-perkara yang memudaratkan, jika dia ditimpa kesulitan, jika dia ditimpa perkara-perkara yang menyakitkan, contohnya, tuan-tuan puan-puan, sakit tubuh badan ke, ataupun sakit hati ke, contohnya, ataupun kita ditimpa perkara-perkara yang kita tak suka, macam COVID-19, ditimpa ujian dan seumpamanya, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, dan itu juga baik untuk dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, duduk di atas ataupun duduk di bawah, kita untung ataupun kita rugi. Kita mungkin ada ketika kita berjaya, ada mungkin kita gagal, kita tewas. Apa juga yang berlaku dalam hidup seorang mukmin, yang sebenarnya dua-dua perkara itu baik bagi dia. Tapi mesti betul lah cara kita react tu, cara kita bertindak, reaksi itu kena betul lah. Jadi kalau kita dapat perkara-perkara yang menggembirakan kita, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, maka itu baik untuk kita. Kerana apa? Dengan nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita semakin syukur, tunduk, patuh pada Allah. Dia bukan jadi makin sombong. Setengah orang, tuan-tuan puan-puan, bila Allah berikan pada dia kekayaan, bila Allah berikan pada dia keluasan nikmat,
dia mula jauh daripada Allah. Dia melakukan pembaziran, dia tidak bersyukur kepada Allah. Solat pun mula dah nak kecoh-kecoh contohnya. Jadi ada orang yang bila diberi nikmat dia jauh daripada Allah. Dia mula lupa diri. Dia mula tak teringat siapa yang duk bagi nikmat ni kat dia. Tapi ada setengah orang bila dia dapat nikmat, makin dia bersyukur pada Allah, makin dia dekat pada Allah, makin dia membanyakkan ketaatan pada Allah sebab bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Dapat sikit pun Alhamdulillah, dapat banyak pun Alhamdulillah. Tak pernah merungut kepada Allah, tak pernah mengeluh pada Allah. Itu baik untuk dia. Dan seandainya dia ditimpa perkara-perkara yang memudaratkan dia, perkara-perkara yang dia tak suka, dia diuji, maka dia bersabar, dia sabar, dia reda, dia tak mengeluh, dia tak merungut, dia tak buatlah perkara-perkara yang di luar batas syariat. Contohnya tuan-tuan dan puan, ada mungkin setengah orang bila dia gagal, sama ada gagal dalam pengajian, gagal dalam kerjaya, gagal dalam kehidupan, putus cinta ke, seumpamanya, dia pi kelab malam, pi disko, minum arak. Contohnya, bila dia putus cinta, terus tinggalkan solat, duduk dalam bilik, terkurung diri dalam bilik, makan pun tak mau, mandi pun tak mau, solat pun tidak, duduk teriak sorang-sorang. Contohnya. Maka yang tu dia tidak bersabar. Yang tu dia guna emosi dia. Macam mana aku nak hidup tanpa mu, contohnya. Jadi dia tidak bersabar pada musibah, pada ujian yang Allah berikan pada dia. Bila tak bersabar, makna dia gagal lah ujian tu. Tetapi kalau kita bersabar, itu juga baik untuk dia. Yang ni yang macam saya sebutkan, bila diuji itu, kita rasa sakit, kita rasa pedih, kita rasa derita dia. Tetapi kita boleh hadap perkara itu bila kita bersabar. Allah akan beri ketenangan pada kita. Sebab tu dalam hadis yang tadi saya baca di awal tadi ni, siapa yang belajar untuk bersabar, siapa yang berusaha mendidik diri dia untuk bersabar, Allah akan berikan kesabaran pada dia. Kalau kita ajak diri kita untuk sabar, kita latih diri kita untuk bersabar, Allah akan bagi kesabaran pada kita. Tapi kalau kita ikut hati kita, ikut rasa kita, ikut mulut ni, dia berasa nak kata, dia berasa nak merungut, mengeluh dan seumpamanya, maka Allah akan bagi apa yang kita nak tu. Kalau kita memang nak pelepah angin kita, pelepah angin lah. Tapi kalau kita belajar untuk nak bersabar, Allah akan bagi kesabaran itu pada kita. Dan itu juga baik untuk kita. Sabar ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah katakan, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguh hanyalah disempurnakan ganjaran orang-orang yang sabar itu, ganjaran yang tanpa hisab, tanpa hitungan. Tuan-tuan puan-puan, saya bagi contoh. Kita bekerja untuk tempoh 8 jam. Maka majikan mengatakan, dalam tempoh 8 jam bekerja, tugas kamu begini-begini, kamu dibayar sekian-sekian upahnya. Mungkin dibayar, kita kata apa, untuk 1 jam dibayar RM50. Contohnya. Ada pula satu majikan yang lain, kerja yang sama, bidang tugas yang sama, tetapi majikan yang kedua ni mengatakan, untuk tempoh 1 jam ni, dia tak limitkan upah tu kepada RM50 1 jam. Tapi dia kata, bayaran ni boleh jadi tinggi, setinggi-tinggi yang boleh sampai. Contohnya kalau dalam kamu bekerja, contoh, kamu efisien, kamu proaktif, produktif dan seumpamanya,
1 jam mungkin kamu dibayar 1,000. 1 jam mungkin kamu dibayar 2,000. Yang majikan pertama, dia limit, okey 1 jam RM50 je saya boleh bayar. Yang orang yang kedua ni, majikan yang kedua ni, kita kata tugasan yang sama, bidang yang sama, beban tugas yang sama, tapi bayaran dia mungkin boleh lebih lagi. Mungkin boleh sampai 1,000 1 jam kita bayar. Mungkin boleh sampai 1,500 1 jam kita bayar. Contoh mungkin. Jadi ini yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan puan-puan semua. Kita solat. Solat adalah ibadat. Kita baca Al-Quran. Kita berakhlak sesama manusia. Kita jaga kebersihan. Semua ni adalah ibadat. Semua ni adalah ibadat. Tetapi dalam banyak-banyak ibadat, ibadat yang Allah sebutkan pahalanya tidak terhitung, dia hanya ada pada sifat sabar. Pada ibadah sabar. Sebab itu, tuan-tuan puan-puan, macam bulan puasa ni, insya-Allah kita dalam mungkin esok lusa ni, kita nak puasa ni insya-Allah. Puasa ni dalam banyak-banyak ibadah, ibadat puasa ni Allah kata, aku yang akan bagi pahala dekat orang yang berpuasa. Sebab puasa ni kita menahan diri kita, kita sabar daripada berbuat dosa. Sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Sabar juga kita dalam keadaan yang sekarang ni panas. Tengah hari ni, kalau kata badan tu tak kena kipas, peluh tidur ni. Jadi kita bersabar pada setiap ujian Allah. Sabar ini pahalanya tidak terhitung. Jadi ini adalah satu, kita kata apa? Satu ibadat yang besar. Sebab tu dalam hadis tadi Nabi kata apa? Tidaklah seseorang itu diberikan satu pemberian yang lebih baik, yang lebih luas kebaikan dia daripada sifat sabar. Maka belajarlah untuk bersabar. Belajarlah untuk jaga lisan kita, jangan menyakiti orang lain. Contoh kadang-kadang tuan-tuan kita ni jenis suka duk nak kata dekat orang. Kita ni kadang-kadang jenis suka duk nak sindir-sindir orang. Dia berasa syok bila dia boleh smash kawan dia, bila dia boleh pancung kawan dia, bila dia boleh kata dekat kawan dia, dia berasa syok. Jadi belajar untuk sabar. Tahan mulut kita ni, jangan mengata dekat orang. Tu sabar tu. Sabar dalam kita melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Sabar menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Sabar dalam kita melakukan perkara-perkara yang Allah suka. Ibadah-ibadah yang kita buat. Sabar dalam kita menerima ujian-ujian daripada Allah. Jadi kehidupan orang yang beriman ni tuan-tuan puan-puan yang sebenar baik belaka. Dalam COVID-19 ke, tak jadi COVID-19 ke, semua tu yang sebenar baik untuk kita. Syarat dia kena ada sifat sabar. Jadi tuan-tuan puan-puan, latihlah diri kita untuk bersabar. Kalau kita merungut, kalau kita mengeluh pun bukan nak jadi apa. Bukanlah dengan kita merungut, dengan kita mengeluh, masalah itu akan selesai. Dia tak akan selesai. Tapi kita ni lah, bila kita duk merungut, bila kita duk mengeluh, bila kita tidak bersabar, bila kita duk melayan emosi dan perasaan kita, kita yang akan tertekan. Kita yang akan stres. Kita yang akan dia jadi nak sakit jiwa, trauma dan seumpamanya. Masalah itu, penyakit itu, mudarat itu akan kembali pada kita. Kerana apa? Kerana emosi dan minda kita dia jadi tidak terkawal. Kita biarkan dia di luar kawalan. Tapi kalau kita bersabar, hati kita akan tenang, emosi kita itu akan dapat berfikir dengan waras, dan tubuh kita juga dia akan senantiasa berjalan dengan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik. Okey, jadi tuan-tuan puan, sama-samalah kita melatih diri kita untuk bersabar. Saya tutup kuliah kita ini
dengan sepotong firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11. Saya nak bacakan pada tuan-tuan puan-puan ayat 11 surah At-Taghabun. Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa kamu, tidaklah satu-satu musibah itu, tidaklah berlaku satu-satu musibah itu melainkan dengan izin Allah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk pada hati dia. Setiap musibah yang menimpa kita, semua ini adalah dengan izin Allah. Sebagai ujian kepada umat manusia. Nak tengok sejauh mana bersangka baik pada Allah. Nak tengok sejauh mana tawakal kepada Allah. Nak tengok sejauh mana kita meletakkan kepercayaan kepada Allah. Jadi setiap musibah itu, dia adalah daripada Allah. Sebagai ujian. Dalam ujian ini, Allah katakan, wa man yu'min billahi. Siapa yang beriman pada Allah? Siapa yang percaya kepada Allah? Siapa yang dia bergantung harap? Siapa yang dia kembali kepada solusi yang Allah ajarkan kita? Ada masalah ni, okey, yang ni cara yang patut kita buat. Ada masalah ni, yang ni cara yang patut kita ambil. Siapa yang beriman kepada Allah dengan dia kembali kepada ajaran Allah. Siapa yang beriman kepada Allah dengan dia meletakkan sepenuh kepercayaan kepada apa yang Allah wahyukan, yahdi qalbah. Allah akan bagi petunjuk dalam hati dia. Allah akan tunjukkan dia jalan-jalan yang benar. Tapi dengan syarat kita kembali kepada Allah. Kita banyakkan baca Al-Quran, baca tafsir Al-Quran, tadabbur maksudnya. Bukan semata-mata baca dan kita menghayati maksud dia. Kita ambil pengajaran di sebalik ayat Quran yang kita baca. Dan bila kita baca hadis Nabi SAW, kita ambil itu sebagai untuk nak bentuk diri kita. Macam hari ini kita belajar tentang sifat sabar. Sabar dalam menghadapi bala, sabar dalam menghadapi wabak adalah satu perkara yang sangat penting. Dengan sabar itu bukan sahaja kita akan dapat manfaat, ganjaran yang besar di sisi Allah, tapi juga menjadikan hati kita itu tenang. Belajar untuk bersabar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan, sama-samalah Allah berikan pada kita kesabaran. Moga Allah jadikan hati kita itu senantiasa tenang dalam menghadapi COVID-19 ini. Moga Allah jadikan hati kita itu senantiasa didorong untuk tunduk, taat, patuh pada setiap petunjuk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan untuk kita patuh kepada setiap petunjuk yang dicontohkan, disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Maka saranan terakhir saya tuan-tuan dan puan, banyakkanlah untuk kita menimba ilmu agama di saat-saat ini, kerana hanya ilmu agama yang benar, yang berteraskan sunnah Nabi SAW, hanya itulah satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita daripada segala fitnah yang berlaku. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.